saya pernah menuntun unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Baginda berkata kepadaku, wahai Uqbah, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu sebaik-baik 2 surah yang dibaca? Baginda pun mengajar aku, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Perawi berkata, yakni Uqbah, Nabi SAW tidak nampak saya gembira sangat dengan 2 surah itu. Bila dia turun untuk bersembahyang subuh, dia membaca 2 surah tadi dalam sembahyang subuh ketika menjadi imam kepada orang ramai. Setelah selesai membaca di dalam sembahyang, iltafata ilayya, beliau berpaling kepada saya sambil berkata, wahai Uqbah, bagaimana rasanya? Wahai Uqbah, kaifa ra'aita? Nampak macam mana? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi, katanya, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Juhfah dan Abwa, tiba-tiba kami dikelubungi oleh angin yang kencang dan kegelapan yang amat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula berlindung dengan membaca a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Beliau berkata, wahai Uqbah, engkau berlindunglah dengan 2 surah ini. Tidak ada seorang pun yang berlindung dapat berlindung dengan sesuatu seumpamanya. Tidak ada sesuatu seumpamanya untuk orang yang mahu mencari perlindungan. Qala, perawi berkata, wa sami'tu, saya mendengar Nabi SAW ketika menjadi imam kepada kami dalam sembahyang membaca kedua-dua surah itu. Tak apalah, kita tengok semula. Ini bab pahala membaca Al-Quran. Jadi dalam semaya-semaya ni, semua semaya cerita dah sebelum pada ni, termasuklah semaya malam. Apakah yang ada dalam semaya malam tu? Iaitu baca Quran. Dan baca Quran ini pahalanya sangat besar, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Itulah yang hendak disebutkan oleh Imam Abu Dawud di sini. Hadis dalam bab ni mula-mulanya diriwayatkan daripada Uthman, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itulah sebaik-baik. Orang yang paling bertuah di sisi Allah, paling beruntung dari sudut akhirat, di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mungkin tidak sebelah mana lah, kalau ada pun. Tapi di akhirat paling baik, inilah orangnya. Orang yang belajar Quran itu macam mana? Dalam syarah kita ni pun dia kata, man ta'allamal Quran haqqa ta'allumihi, sengoti. Haqqa ta'allumihi itu makna sengoti. Orang yang ngaji Quran sengoti, bukan main-main. Hak maksud sini, hak ngaji ada juga orang baca-baca pun tak betul, ikut dah. Usahakan nak faham makna jauh, baca tu pun tak tahu kaedah mana. Tak leh lagu tu. Hak ni belajar sengoti. Belajar sengoti tu pula bukan dari segi bacaan belagu gitu saja dak. Bukan dari segi kaedah tajwid gitu saja dak. Belajar sengoti Quran ni maknanya faham makna dia tu. Faham makna dia dan menghayati makna dia, mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Itu maknanya orang yang belajar Quran sengoti. Kalau tidak, kata sepatut tak ngaji. Kalau orang ngaji tapi buat sepatut tak ngaji, sepatut tak ngaji. Serupa juga di sini. Kalau buat tidak sengoti, sepatut tak buat, sepatut tak buat. Begitu. Wa 'allamahu, dan mengajar. Mengajar pun dia kata haqqa ta'limihi, ngajar sengoti. Ngajar sengoti, bukan main-main. Bukan nak cari keduniaan.
sungguh-sungguh, kerana yakin, percaya, menghayatinya, dan nak suruh orang mengamalkan Al-Quran tu. Biar Al-Quran ini dijual tinggi dalam kehidupan ini, biar orang berpandukan Al-Quran sepenuhnya. Itu yang dia ajar. Lepas tu dia kata, nak boleh sengoti ni lagu mana? Tak akan dapat, melainkan orang tu dia memang menguasai ilmu ulum syar'iyah. Tak akan dapat. Nak boleh mengajar sengoti, nak boleh faham sengoti ni, orang tu maknanya dia kena menguasai ulum syar'iyah, baik dari segi usul ataupun furuknya. Sama ada dari segi usul ataupun furuknya, itu berlaku. Di samping hak lain-lain lagi. Maknanya cara mengaji sengoti lah. Kira-kira nak mengaji sengoti ni, kalau kita orang biasa ni, hak duduk dengar ni, kira-kiranya kena mendengar jak mudah waktu, pak mati. Itulah kira-kira macam kita boleh kata. Tak boleh pisah dengan Quran. Kalau orang hak mengaji sengoti bersungguh tu, boleh jadilah kita kata ada beberapa tahun hak bersungguh lagu tu. Tapi itu pun dia tak boleh pisah juga, kena baca semua. Tak tinggal semua Quran, apa-apa keadaan tak tinggal. Lepas tu kalau hak biasa ni pasal dengar ni, kena dengar semua pakai mati. Sebab apa? Berguna semua untuk panduan sepanjang hayat, bukan untuk orang muda saja, bukan untuk orang tua saja, semua. Maknanya kena ngaji semua lah, nak wis ngoti tu barulah ngoti. Sekurang-kurangnya kita buktikan ngoti kita ngaji tu, kita ngaji sampai ke mati. Tu bukti ngoti kita nya, cara kita. Bukti ngoti ngajar tu walaupun tidak sebelah mengajar sampai ke mati. Tu bukti ngoti. Sekurang-kurangnya. Kalau hak ngoti hak lebih lagi tu dia banyak dah. Peringkat-peringkatnya pula. Dan mengamalkannya. Sebab kalau melanggarnya tak ada makna. Tak ada makna. Mengajar lepas tu langgar pula, tak ada makna. Begitu juga belajar. Dan dia kata belajar ni kenalah belajar dengan ikhlas. Itu kena ada tu. Dengan ikatan ikhlas, itu mesti kena ada. Hadis yang kedua tentang kelebihan Quran lagi. Dia kata sesiapa yang baca Quran dengan kemah, dengan betul. Ibnu Hajar kata siapa yang baca Quran sini maksudnya siapa yang hafal Quran, hafizahu an zahri qalb. Itu maknanya man qara al-Quran di sini mengikut Ibnu Hajar, iaitu sesiapa yang hafal Quran. Ingat mulut kata. Dan beramal dengan kandungannya. Esok pada hari kiamat nanti, kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Kalau dalam dunia ni mahkota raja pakai, dengan permaisuri. Jadi ayah masing-masing hak ngapa Quran tu kira-kiranya lagu tu dimuliakan. Seperti mana kalau dalam dunia ni dimuliakan raja dengan permaisuri dia lah. Di akhirat esok hak ni hak jadi gitu. Adapun raja tu tidak mesti lagi. Tidak mesti lagi, bergantung kepada amalannya lah, nak pakai terus ke tidak mahkota tu. Kalau molek boleh pakai terus lah, kalau tidak tak ada sekat dunia. Adapun hak ni raja di akhirat. Cahayanya kilat dia tu lebih comel daripada cahaya matahari. Lebih comel, lebih gitu. Dalam rumah, dalam dunia ni, mana nak belakang kepada cahaya matahari dalam dunia ni. Hak ni pun lagu tu juga dari segi kegunaan dia, dari segi faedah dia. Itu untuk ibu bapa dia. Lagu mana mu nak kata tentang orang tu sendiri, si anak yang ngapa Quran ataupun yang mengaji Quran molek sungguh tu, bagaimana dengan dia tu sendiri? Ayah dia tu, mak dia tu setara tu. Kalau dia tu, mana maksudnya tentulah lebih lagi daripada tu. Tentu lebih lagi lah tuan diri tu. Tapi kena ingat, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini mempunyai ilatnya.